Berkarya menerusi penulisan kreatif adalah satu amanah yang penuh cabaran. Bait-bait kata dan ayat disusun rapi agar pembaca dapat memahami idea yang disampaikan. Kadang-kadang bertemu jalan buntu. Ada masanya fikiran terganggu. Namun ini adalah resam dunia penulisan. Aku kongsikan buat tatapan. Ketika saya mula menulis, daripada kehidupan rintitan daripada kanak-kanak tu, saya sukanya menulis kalau mak saya marah ke bergaduh dengan adik-beradik, saya memang suka menulis. Oleh sebab itu karya saya itu bergerak. Mak saya sebagai watak selalulah. Oleh sebab itu bila saya masuk sekolah menengah, saya menulis, tapi saya malu. Saya menulis, saya tulis dekat buku kajang tu, saya letak bawah bantal. Bila tulis lagi baca malu, lepas tu akhirnya habis puas-puas baca, saya bakar. Itu novel pertama lah. Sekarang saya merasakan novel itu macam tidak dihargai kalau saya cerita dengan orang lain. Tetapi bagi diri saya sendiri, novel itu sebagai satu suntikan besar. Saya ingat macam mana saya bakar dia, tapi hati saya puas. Ada seorang cikgu dari Kelantan. Bila saya jumpa dengan cikgu tu, dia kata ada satu pertandingan Sarawak ni. Jadi saya pun fikir saya masuk. Bila saya menulis novel itu, judulnya Nilai Sebuah Pengertian. Itulah novel pertama yang telah dibukukan, dan kemudian itu novel itu mendapat hadiah sagu hati. DBP jemput saya ke Miri untuk mengambil hadiah itu. Saya sendiri pun tak tahu bahawa menulis ini boleh mendapat wang saku lah contohnya. Lagipun pada masa itu saya tak pernah juga mendapat pengetahuan macam mana saya akan publish semua segala-gala. Itulah jalan awal untuk saya bergerak. Di situlah bermula saya setelah novel pertama itu dikeluarkan. Jadi saya terus menulis. Saya jadi prolific di situ. Kesemua novel saya berjumlah 40 lebih lah. Kumpulan cerpen ada 52. Belum masuk lagi antologi cerpen bersama penulis-penulis lain. Jadi secara individu novel saya dan kumpulan cerpen 52. Kumpulan cerpen saya mendapat tempat ketiga untuk peringkat kebangsaan. Pertama kali saya berjumpa dengan Muhyiddin Yassin. Kemudian saya pernah mendapat anugerah Sastra Negeri Sarawak bahagian novel. Saya juga pernah mendapat hadiah sastra perdana untuk genre novel kanak-kanak. Judulnya Iqbal Membina Jaya. Novel popular banyak juga yang ulang cetak. Seingat saya lah, novel itu diulang cetak beberapa kali. Contohnya Korban Kasih. Sebab novel itu novel popular, tidak begitu terkesan lah. Sebab masa tu awal-awal penulisan, saya tak tahu lagi hala tuju sebenar. Sekarang ni semakin tua, saya lebih suka menulis lebih kepada budaya, agar apa yang saya tulis itu dapat memberi ilmu kepada generasi muda.
Sebab saya melihat ke mana-mana saya pergi, ramai di antara generasi muda tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku di sekeliling. Contoh novel-novel saya akhir-akhir ni, saya lebih suka menulis pasal rumah panjang Sok. Sekurang-kurang masyarakat Melanau sendiri tahu. Jadi kalau kita nak buat kampung Sok itu sebuah rencana ataupun laporan, mungkin budak-budak tidak berminat. Jadi saya create menjadi novel. Yang paling terkesanlah adalah Kerana Kijang. Novel itu ulang cetak, dibeli oleh pihak Perpustakaan Negara juga, dan sekarang masih juga ulang cetak oleh Dewan Bahasa Kuala Lumpur. Saya bangga dengan novel itu sebab itu sejarah negeri Sarawak. Bagaimanapun ada lagi novel-novel lain yang mencuit hati saya sendiri. Contoh yang baru-baru ini, Tuan Rumah. Bagi saya novel itu sangat terkesan. Kenapa kita orang tanah bumi kita sendiri ni dengan kelalaian kita menyebabkan tanah kita tergadai. Ramai sekarang ni orang kita menjadi kuli di tempat sendiri. Dalam novel itu saya menyuruh bagaimana kita mempertahankan kita punya agama, mempertahankan tanah, mempertahankan adat. Kira macam bagi saya lah, menulis ini bukan sekadar suka-suka, bukan sekadar orang cakap menghasilkan novel, tidak. Kita mesti ada misi tersendiri. KPSA tu ditubuhkan pada bulan Julai tahun 2001. Jadi dia singkatan kepada Kelab Penggiat Sastera Sadike, dipengerusikan oleh Puan Rajma. KPSA, Kelab Penggiat Sastera Sadike, sebenarnya di bawah naungan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kebanyakan kita pun program memang bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh apabila kita mengadakan bengkel, biasanya kita jemput daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai fasilitator, sebagai pembimbing. Kalau kita nak buat apa-apa program pun kadang-kadang kita akan jemputlah yang dari Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai tetamu yang datang memerhatikan dan memberi idea penambahbaikan untuk program-program objektif penubuhan. Mula-mula dulu lebih fokus kepada penulisan sebenarnya. Kita selalu mengadakan bengkel-bengkel penulisan terutama sekali kepada generasi muda lah. Tapi semakin lama kita nangga keperluan kepada warisan-warisan sastra macam budaya nak membudayakan tradisi-tradisi, warisan-warisan tradisi. Kita buat macam bengkel berpantun, kita buat macam malam berkikir untuk Melanau yang berbalas pantun bahasa Melanau. Memang kau telah penuhi syarat kedua, tetapi ada syarat yang ketiga. Syarat ketiga, kau harus panjat tiang keliding itu. Kalau tidak, kau jangan mimpi untuk kahwin dengan aku yang cantik. KPSA, singkatan untuk Kelab Penggiat Sastera Sadike yang telah ditubuhkan pada tahun Julai 2001. Ketika itu pengarah Dewan Bahasa Tuan Haji Hamzah Hamdani bagi saya tokoh KPSA lah, sebab beliau ketika itu menjadi pengarah Dewan Bahasa telah memberi idea untuk membuka kelab-kelab di mana-mana bahagian termasuklah KPSA, dan nama KPSA masih lagi berdiri teguh seperti mana dia ditubuhkan pada saat ini. Sering saya beritahu kepada pihak Dewan Bahasa, kami meletakkan diri kami sebagai kaki tangan Dewan Bahasa yang tidak dilantik, tidak bergaji tetapi sukarela. KPSA ini walaupun ahli dia tidak ramai, tetapi saya sering memberitahu kepada ahli-ahli KPSA, ramai bukan menjaminkan kualiti. Setiap penulis memerlukan dorongan yang tinggi untuk terus berkarya. Ada dorongan datang dari rakan seperjuangan dan tak kurang juga dari keluarga tersayang. Untuk aku,
Kepesa adalah pendorong untuk aku terus maju ke hadapan. Mempertahankan kesenian, sastra dan budaya untuk generasi akan datang. Kepesa ni ada lebih 30 orang ahli. Cuma yang aktifnya ialah educator tinggi lah. Educator tinggi kami orang ada dalam 12 orang. Educator tinggi itu yang selalu menggerakkan lah bila ada mesyuarat ke apakah. Ahli-ahli lain yang 30 lebih orangnya kami akan libatkan mereka sebagai peserta-peserta bengkel yang memerlukan lebih banyak penglibatan lah. Kadang-kadang kita libatkan pelajar-pelajar daripada sekolah. Kami orang pilih secara berbincang juga sebenarnya. Kita nanggar daripada segi objektif. Sebab objektif kami masa yang lebih kepada sastra, memartabatkan sastra dan fokus kami ialah kepada warga Sadikin pun. Kita sebenarnya sayang dengan bakat-bakat generasi muda yang pandai menulis, ada arah tuju. Hanya si tahu nak hantar ke sini. Jadi bila kita tubuhkan tu, sekurang-kurangnya ada orang dalam yang boleh membantu. Ya, sebabnya kami orang pilih Kepesa, Kelab Penggiat Sastra Sadikin. Fokus kepada objektif dengan sasaran sekali dalam nama penubuhan kelab tadi. Naik jongkang ke tiangnya, deki. 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas. Kena pancakila. Yang gugur, Along terus agaknya. Bila Along pun menangis. Kepesa terlibat dengan semua aktiviti sastra dan bahasa. Setiap tahun Kepesa akan mengadakan aktiviti, contohnya seperti teater, ada malam deklamasi puisi, tarian asli. Setiap aktiviti mesti ada 2 sesi. Satu adalah sesi seni dan satu lagi mesti ada pengisian ilmu. Contohnya tarian asli. Malamnya akan diadakan tarian asli. Esok hari mesti ada yang berkaitan. Contohnya mungkin ada bengkel membuat teater. Tapi kan bengkel teater ni bukan kepada orang luar. Sebab bagi saya kalau kita buka bengkel teater untuk di Sarike contohnya kan, mungkin ada cikgu, mungkin ada sebab. Tapi saya punya target, saya nak bawa orang luar pergi ke kampung Jerijih tu mengajar penduduk kampung yang terlibat itu supaya mereka jangan buat sesuatu tu tanpa ilmu. Itu cara Kepesa untuk memartabatkan bahasa dan sastra itulah. Memang kau telah penuhi syarat kedua. Tetapi ada syarat yang ketiga. Syarat ketiga, kau mesti panjat tiang ke tiang ini. Kalau tidak, kau jangan mimpi untuk kahwin dengan aku yang cantik. Kami join Kepesa tu belum lama. Ya, 2017 bermula kami join Kepesa. Sebenarnya walaupun saya seorang guru pendidikan jasmani, saya juga minat menulis saja-saja. Disebab itu dengan tarikan yang ada dengan Kepesa, kekuatan yang ada pada Kepesa, kami tertarik untuk mengikuti kelab tu dan seterusnya menggiatkan diri dengan bidang-bidang seni yang ada dalam kelab lah. Join Kepesa tu beri positif yang banyak lah sebagai seorang cikgu. Sebab yang pertama dalam contohnya bidang penulisan, walaupun seorang guru PJ, tapi guru PJ bukan sahaja mengajar PJ. Guru PJ juga mengajar bahasa Melayu, dan bila berkecimpung dengan orang-orang sastra seperti Kak Al-Jema, sedikit sebanyak tunjuk ajar dalam penulisan diberikan. Secara tidak langsung dia memberi impak kepada cara kita mengajar lah, sebab kita dah tahu apa yang boleh, apa yang tidak dalam atur cara penulisan itu sendiri. Sejak dari 2017 banyak juga lah aktiviti yang kami join, dan yang paling saya ingat pada tahun 2018-19 bersama dengan nyanyian Tubas Dudau, lagu Tubas Dudau yang dinyanyikan oleh Kampung Jerijih, dan kami terlibat mendeklamasikan saja bengkel pidato, bengkel penulisan, seterusnya bengkel berkikir dan persembahan berkikir ataupun pantun Melanau pada tahun 2018-19 lah. Dan yang paling saya ingat adalah kenangan sewaktu Tubas Dudau itu sendiri.
Cabaran yang pertama sekali sebab kami orang tu adalah persatuan yang bebas, cuma di bawah naungan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi apabila persatuan bebas, kami peruntukannya, bajetnya, kami orang terpaksa mencari bajet apabila nak mula apa-apa projek. Cabaran pertama. Yang cabaran keduanya berkaitan dengan masa lah. Kami orang terpaksa mencari masa waktu cuti sekolah. Kita pun tahu waktu cuti sekolah macam-macam pengisian juga di sia. Bila nak mencari ahli, nak mula bengkel dan sebagainya kan, jadi macam kekangan untuk mencari ahli tadilah. Yang ketiga tu tadi kekurangan kelengkapan je lah. Kekurangan kelengkapan apabila kami orang nak mula apa-apa, PA sistemnya si ada, terpaksa menyewa, terpaksa pinjam daripada orang lain. Saya mahu aktiviti KPESA ni jangan ditakut lama. Kalau tahun ini regulasi puisi, tahun depan kena berubah. Untuk masa kini, KPESA dalam rangka untuk membuat teater musikal Jong Ukang. Walaupun sebelum ini saya pernah menulis pasal Jong Ukang, tapi dia tidak berhenti di situ. Saya nak Jong Ukang tu dikenali ramai. Yang dulu diceritakan semasa kecil-kecil dulu Jong Ukang, tapi tak pernah direalisasikan. Jadi sekarang saya nak bawa audien agar mengetahui apakah kisah di sebalik Jong Ukang itu, dengan sambil kita berhibur lah. Jong Ukang berkaitan dengan sejarah Melanau kuno. Jadi kami orang timbul idea nak menghasilkan teater Jong Ukang tu sebab kami mau Jong Ukang tu tadi diperkenalkan kepada masyarakat lain juga. Bukan orang Melanau aja, biar orang Melayu kah ataupun Melanau Mukah kah, pergi ke kawasan bandar kah, supaya orang tahu ada tradisi, ada cerita tentang Jong Ukang. Cabang kesenian dan sastra itu amat luas. Puisi, novel, cerpen, syair, drama, sehinggalah ke skrip pentas antara yang kami lakukan. Bergerak dalam kumpulan yang kecil tidak menghalang untuk kami terus ke hadapan. Yang paling utama untuk setiap ahli adalah kepercayaan. Secara jujur, tidak pernah terfikir untuk menjadi seorang penulis. Tetapi bila dipikir-pikir, bila direnung-renung, penulis ini saya sebenarnya telah diberi Allah bakat menulis. Oleh sebab itulah bila dulu tidak boleh melihat pen dan kertas, ada saja saya nak tulis. Saya rasa idea-idea itu datang sebab Allah yang bagikan. Ada masa ketikanya saya akan meminta idea ni ketika saya solat duha. Sebenarnya idea itu memang hadir. Lepas itu saya tak akan terus menulis. Saya akan bekerja rumah, pergi ke bekerja, dan tengah bekerja melihat suasana orang lain, perangai orang lain. Itu saya sudah proses menulis. Saya akan ingat semua tu. Oleh sebab itu apabila saya create satu watak, contoh watak Ali. Watak Ali ni saya akan buat semua. Mana-mana orang di depan saya tu jadi watak Ali. Oleh sebab itu saya akan sedaya upaya habiskan novel tersebut ataupun cerpen tersebut. Saya tak kisah dari bahasa saya akan atur, saya akan tulis sampainya habis, saya pun lega. Saya akan berhenti sekejap. Lepas tu saya akan baca, atur semua. Last kali selalunya baru saya akan bagi judul. Berpuas hati saya tak nak tengok lagi. Saya terus tutup. Tak akan tengok lagi. Kenangan yang manis yang saya nak kongsikan lah. Sebab dulu saya ada membuat satu novel Mata Hati terbitan Dewan Bahasa Kuala Lumpur, mengisahkan dua orang adik-beradik kembar. Kenangan manis bagi saya tu bukannya apa. Dulu-dulu kan kita tak ada Facebook. Novel saya tu diterbitkan bila saya ada Facebook. Adalah seorang hamba Allah ni, dia inbox. Dia kata, kakak kah yang menulis novel Mata Hati, dia cakap. Saya sekarang berada di Mesir. Masa saya sekolah menengah rendah dulu, saya membaca novel ni. Dia mengatakan bahawa bila dia baca novel ini,
dia rasa dia menghargai mak dia. Dia rasa menghargai adik-beradik dia. Bukan saya nak mengatakan bahawa novel saya itu bagus, tapi saya nak kongsi kepada audien, itu sebenarnya kekuatan penulis. Betapa saya rasa betul lah orang cakap, kita berkongsi satu ayat untuk dikongsikan dengan orang lain untuk menyedarkan. Apabila dia cakap saya membaca novel ni Kak, dia cakap tidak ada kenangan yang lebih daripada itu. Sebab bagi saya kenangan itulah yang memberi infak besar kepada seorang penulis. Bila sebut tentang Puan Rajemah, dia bukan saya anggap sebagai pengerusi, tapi saya anggap sebagai adik saya sendiri. Seorang yang sangat prihatin dari segi kebajikan semua, bukan sekadar ahli kepesa saja, kebajikan semua. Seorang yang sangat humble, seorang yang betul-betul berjiwa penulis. Bila dia menulis, dia memang tidak mengharapkan bayaran ke royalti ke apa. Yang dia nak ialah hasil penulisan dia nanti memberi manfaat kepada orang yang membaca itu. Banyak hasil bukunya tadi berbentuk ilmiah, berbentuk sesuatu yang sangat berharga untuk dibaca, mempunyai nilai yang cukup tinggi. Contohnya dia buat buku tentang tenunan songket, dia buat buku tentang tradisi-tradisi Melanau, dia ketengahkan dalam buku penulisan dia. Dia selalu memperjuangkan generasi muda meneruskan penulisan itu tadi dengan niat yang sama. Bukan niat nak kejar glamour, nak kejar royalty, nak kejar penghargaan, nak dapatkan tokoh dan sebagainya. Niat dia ikhlas. Kalau bukan kerana dia, saya tak tahu saya ni boleh deklamasi puisi. Dialah yang desak saya untuk masuk pertandingan, dan alhamdulillah pertama kali masuk pertandingan saya terus mendapat tempat pertama, terus dapat wakil Sarawak. Dialah yang membuka minda saya untuk mengasah bakat yang saya ada. Kejayaan seorang lelaki memang terletak kepada berdirinya seorang wanita lah. Dan akhir-akhir ini tidak dapat dinafikan. Wanita boleh berdiri sendiri tanpa lelaki. Tanggungjawab wanita sekarang sangat besar. Lebih-lebih lagi ramai juga yang saya lihat tanggungjawab itu dipikul dengan jujur. Contoh anak dia pada 6 orang, dia boleh besarkan anak dia 6 orang. Itu kekuatan wanita secara menyeluruh lah. Jadi para wanita-wanita yang saya lihat lah, terutama generasi muda, sekiranya kita hendak menulis tu, tulislah benda yang baik-baik. Kita teruslah menjadi seorang penulis untuk memertabatkan bahasa, untuk memertabatkan bangsa, agama dan negara lah. Harapan saya terhadap Kepesa agar Kepesa terus kekal wujud sebagai sebuah badan sastra di Salike yang bagian aktif, walaupun kita sedikit tetapi aktiviti tetap berjalan seperti dirancang, dan harap segala aktiviti yang dirancang pada masa akan datang terus akan dapat dilaksana dengan jayanya. Harapan saya untuk Kepesa, memandangkan sebab AJK tertinggi Kepesa sekarang ini kebanyakannya memang umurnya sudah melebihi setengah abad. Saya sangat mengharapkan agar Kepesa ini terus kekal diterajui oleh generasi-generasi muda, sebab kita punya perjuangan ini kalau boleh kita tak mau berhenti. Walaupun macam kami nanti dah tak ada, sekurang-kurang Kepesa ini diterajui oleh muda, perjuangan kami untuk memartabatkan sastra di Salike ini dapat dipertahankan. Saya ingin menyatakan secara jujur, kalau boleh karya-karya saya itu akan memberi manfaat sekiranya saya sudah tidak ada. Sebab sepanjang saya menjadi penulis, saya pergi ke kawasan Jerijeh sendiri, anak-anak generasi tidak tahu apakah semua benda itu. Contohnya minyak sekiu. Bagi saya, kalau sekiranya saya sudah tidak ada, nanti bakat saya akan dipersoalkan. Kenapa saya tidak menulis macam ini? Jadi saya menulis ni, kiranya saya sedarlah apa tugas saya sebagai seorang penulis ni sejak akhir-akhir ini. Sebab dulu saya masih lagi menulis perkara yang secara umum. Jadi sekarang ni bagi saya, semakin dekat usia ni semakin banyak perlu yang saya tulis supaya target untuk saya mencapai misi saya seorang penulis tercapai.
Perjuangan aku sebagai penulis dan peneraju Kepesa masih belum selesai. Masih banyak ruang dan peluang yang belum diterokai. Semoga perkara yang kami lakukan ini dapat menjadi inspirasi kepada yang lain untuk menuju ke arah kebaikan.